أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وقال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita teruskan majlis ilmu kita, dan paling utama dapat sama-sama kita dirikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan kepada kita dengan ruang waktu yang masih tersisa, dengan usia kita yang masih berbaki di penghujung usia. Mudah-mudahan kita tidak akan mensia-siakan peluang yang sedia ada dalam kehidupan ini, insya-Allah. Pun begitu, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, kita doakan kebaikan buat saudara mara kita, adik-beradik kita, ataupun siapa sahaja yang sedang berdepan dengan ujian di saat dan di kala ini, ya, yang kita pun tak jangka akan berlaku dengan sekelip mata. Terutama di dalam kawasan terdekat kita ni, Selangor dan juga Kuala Lumpur, oleh persekutuan ini yang Allah uji dengan banjir, ya. Kita doakan mudah-mudahan kepada mereka yang berdepan dengan ujian, Allah berikan nilai kesabaran, Allah berikan ganjaran pahala atas kesabaran yang mereka lalui, dan juga Allah berikan kepada mereka ganti yang lebih baik daripada apa yang mereka miliki, insya-Allah. Baik muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, malam ini saya rasa saya nak menyebut tentang satu hadis Nabi SAW. Dalam situasi kita hari ini, melihat dari sudut suasana perkembangan yang baik di kalangan masyarakat kita, yang apabila kita berdepan dengan sesuatu perkara, paling utama ialah orang yang dekat dengan kita, ya. Saya bawakan satu hadis yang kedudukannya sahih dalam riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menceritakan perihal kebahagiaan seseorang yang namanya Muslim yang hidup di muka bumi. Jadi saya bawakan ini sebagai satu nilai motivasi lah kita sebut. Orang bahasa kita zaman lalu ni kita sebut motivasi. Zaman Nabi tu sumber inspirasi adalah hadis Nabi. Kita hari ni sebut bahasa motivasi itu rasa terinspirasi. Sedangkan ayat Quran juga memberikan nilai inspirasi dalam hidup, dan hadis Nabi juga banyak memberikan galakan kepada kita untuk kita buat kebaikan. Itu namanya motivasi lah. Baik, Nabi SAW menyatakan bahawa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Abdul Haris Al-Khuzai, Nabi menyebutkan bahawa salasu khisal min sa'adatil mar'il muslim fid dunya. 3 bentuk kebahagiaan bagi seorang muslim yang hidup di dunia ni, ya. Hadis ini mungkin tuan-tuan dan puan pernah mendengarnya. Saya ulang kembali untuk kita mengingat dan lebih mendalami apa yang dimaksudkan oleh Nabi berdasarkan kepada hadis ini. 3 bentuk kebahagiaan bagi seorang muslim, terutama kita yang berada di muka bumi ni, yang hidup ni, ya. Nabi sebut 3. Satunya ialah al-jarus salih, jiran yang baik. Yang kedua, wal maskanul wasi', rumah yang luas, kediaman kita yang luas. Dan yang ketiga, wal markabul hani, kenderaan yang selesa. Baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, daripada ketiga-tiga fokus kita berdasarkan hadis Nabi ini yang Nabi ceritakan kepada kita, terselit tak di sana rasa seronok dengan apa yang kita miliki daripada 3 benda tadi? Tak, 3-3 pun ada tak daripada 3 tadi yang kita rasa selesa semua, puas hati je, kan? Adapun mungkin orang kata, saya tak letaklah jiran nombor 1, saya letak kereta Ustaz. Sebab dia pakai Velpaya. Zaman lah ni kereta hebat-hebat. Ya, mungkin kereta tu bagi dia selesa dan memberikan rasa keselamatan untuk siapa yang menumpang. Okey, alhamdulillah. Ada yang mengatakan bahawa rumah, saya mampu beli rumah sendiri Ustaz. Walaupun rumah tak kisahlah Prima ke apa nama-nama tu kan, yang penting rumah hak milik sendiri. Bila kita meninggal, kita rasa selesa sebab isteri dan anak-anak terjamin akan duduk rumah tu. Alhamdulillah.
Adapun yang ketiga ataupun yang pertama saya sebutkan tadi berdasarkan hadis ini, iaitu jiran yang soleh. Ni yang kadang-kadang orang terlepas pandang. Kita bawakan ketiga-tiga ni untuk kita gabung jalin ketiga sekali. Barulah kita akan rasa bahagia yang orang kata apa, bukan bahagia mutlak, tidak, tapi bahagia yang boleh memberikan rasa kita semakin bertambah iman. Semakin nampak nikmat tu, kita rasa semakin bersyukur kepada Allah. Ya, baik, muslimat rahimakumullah sekalian, daripada hadis ini yang pertama saya nak jelaskan tentang al-jarus salih lebih awal. Ya, dalam hadis ni. Adapun dalam riwayat yang lain ada yang sebut tentang al-maskanul wasi', nombor satu. Yang kedua al-jarus salih, dan yang ketiga barulah markabul hani, kenderaan yang selesa. Baik, muslimat rahimakumullah sekalian, kita tengok dalam situasi kita hari ni, kita beli rumah atas sebab apa? Fikir balik masa kita beli rumah tu, sebab apa? Nak ada rumah sendiri sudah pasti. Itu jawapannya. Tak? Sebab apa kita beli rumah? Kita nak duduk rumah tu. Jawapan mudah ya. Cuma bila tanya soalan subjektif ni, dia mai tak tahu nak jawab, Ustaz. Kan? Tak apa saja saya nak buat interaksi dengan tuan-tuan, baru nampak hidup majlis ni. Tidak saya seorang cakap dengan Facebook pula jauh kan. Tak tahu siapa komen, siapa tengok pun tak tahu kan. Tapi masya-Allah beribu-ribu kan makhluk Allah yang mendengar. Yang sama ada kita nampak atau kita tak nampak. Orang yang tak nampak tu lagi ramai daripada yang nampak. Kan? Tapi tak apalah. Yang penting kita nak duduk dalam majlis ilmu ni, mudah-mudahan Allah turun keberkatan kita dan mereka yang bersama dengan kita, insya-Allah. Kita ni yang datang mungkin mewakili keluarga, isteri-isteri semua mengizinkan kan, semua datang masjid kan. Ada yang tak bagi, saya rasa bagi tak. Takkan bini tak bagi main surau kan. Dengar Ustaz Nabil pula kan, mesti bagi punya. Lain kalau pergi pasar malam, ataupun pergi mana, pergi kedai kopi, tengok bola ke apa kan, tu tak tahulah. Kita main rumah Allah ni, insya-Allah Allah bagi peluang kepada kita untuk buat baik. Baik, bila sebut tentang al-jarus soleh, saya nak bagi persoalan tadi untuk soalan kita fikir asal. Kenapa kita beli rumah? Dan bila saya nak tanya tentang soalan satu tu, untuk kita tengok, bila jawab, saya nak minta tuan-tuan jawab sendiri, bukan jawab untuk saya lah. Tuan-tuan mesti ada jawapannya. Ya? Kenapa kita beli rumah? Okey, dah beli rumah, macam tadilah jawapannya, mungkin kita nak duduk, kita nak dapat hak milik. Itu jawapan kita masing-masing. Perkara paling asas, paling utama yang tuan-tuan pilih rumah duduk tu ni pasal apa? Tu ada juga jawapan pada masing-masing lah. Dekat dengan tempat kerja Ustaz, murah sikit Ustaz, ni rumah yang kelima Ustaz saya beli. Contoh, tak apa, tuan Pak Kaya sungguh kaya, tak apalah. Saya doakan mudah-mudahan kekayaan tuan-tuan dan puan mengalir dengan kebaikan. Ya? Rumah yang banyak tu bukan kita nak tunjuk hebat, tidak. Dengan rumah yang banyak mungkin memberikan kepuasan kepada kita dan orang lain untuk guna, kita bagi khidmat. Masya-Allah, saya pergi ada 2-3 tempat, Johor ada, Kedah ada, mana lagi, Terengganu ada. Bila kita pergi ceramah, yalah kita ni tak mau menyusahkan orang, tak mau menyusahkan tuan rumah. Macam minggu depan saya nak pergi ke Kuching, saya cakap kat tuan rumah, saya kata tak payah susah-susah nak sediakan apa, biar saya beli sendiri, tak apa, saya sewa. Sama ada homestay, kalau tak ada homestay saya sewa hotel. Tak payah susah-susah dengan masjid nak sewa apa semua, susah. Kos apa semua. Bagi kat saya satu kos, saya lansam semua sekali. Tak apa Ustaz, tak apa, tak payah susah-susah. Sebab dah jemput kita tu satu besar lah, satu rahmat lah. Sebab nak panggil orang majlis ilmu ni bukan senang. Nak panggil Ustaz Nabi susah, tapi yang panggil Nabi Raja Lawak tak payah panggil orang. Cuma yang susah kita lah, susah nak bayar kat dia. Faham tak faham sudah? Baik, muslimat rahimakumullah sekalian. Baik, kenapa saya tanya soalan tadi? Sebabnya ada pepatah menyatakan bahawa al-jar qabla dar. Ni perkara paling asas. Nak beli rumah, kadang-kadang kita tengok lokasi, kadang-kadang kita tengok harga, kadang-kadang kita tengok fasiliti, kemudahan yang paling dekat dengan kita. Ini tak kisah, tak apa. Yang penting kata pepatah Arab ini nak sebut pentingnya ialah kita kena tengok asas dalam kita nak mendirikan rumah ataupun mendiami rumah. Patah tadi kata al-jar qabla dar. Pilih jiran sebelum pilih rumah. Kenapa? Ada banyak sebab. Nanti kita kongsikan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab hadis Nabi sebut tadi al-jarus soleh. Walaupun kita baca al-jarus soleh itu jiran yang baik. As-salih maksud dalam bahasa Arab baik. Kita bahasa kita Melayu Muslim ni, bila sebut soleh, apa maksud soleh ni? Orang beriman kan, orang yang kaki masjid soleh kan. Tapi kalau kita sebut orang kapiak di rumah kita, kita sebut dia soleh, boleh tak?
Sedangkan bahasa Arab tadi soleh tu baik. Kalau Nabi pesan al-jarus soleh, mesti jiran itu soleh. Kalau kita definisikan tadi soleh tu sebagai orang Islam beriman, duduk sebelah rumah kita soleh. Kalau tiba-tiba kita dapat rumah sebelah kita tu non-Muslim, macam mana dengan hadis Nabi tadi? Perbahasan para ulama luas, kita jangan sempitkan. Betul, kita faham soleh tu orang yang beriman. Ya, itu definisi kita sebagai Muslim. Tapi dalam konteks kita masyarakat, soleh ni maksudnya orang yang baik. Lawan kepada soleh adalah toleh. Bukan toleh kiri kanan. Toleh kiri kanan nak lintas jalan raya. Solehun lawan dia toleh. Tolehun, derhaka, yang kurang ajar dan sebagainya lah, maksudnya itulah seumpama dengannya. Baik, soleh ni kita boleh katakan bahawa yang disebut oleh Nabi SAW itu memberi gambaran jiran itu tak semestinya Muslim tapi mesti baik. Itu dia pada pandangan muhaddis yang lain. Adapun pandangan yang kita sebut tadi itu menunjukkan bahawa kalau dapat yang Muslim beriman, alhamdulillah. Tapi kalau Muslim minum arak, dia tak jadi jar soleh juga, kan? Peranan kita pula nak kena tegur dia pula. Ni kita akan bicarakan satu persatu. Sebab Nabi suruh kita cari al-jarus soleh. Tuan-tuan puan-puan sahabat rahimakumullah sekalian, dalam Quran, dalam surah An-Nisa tak silap saya, Allah sebut berkenaan dengan kita nak kena memilih jiran yang soleh. Surah An-Nisa ayat 36. Allah sebut panjang ayat ni. Seronok bila saya baca tafsir ni juga, memberikan gambaran bahawa kenapa Allah letakkan beberapa kategori-kategori manusia yang duduk dalam satu ayat. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari dhil junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. Allah sebut dalam satu ayat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian mengabdikan diri, menyembah Allah sepenuhnya. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan langsung mempersekutukan Allah. Ayat yang sama, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu melakukan perkara baik kepada ibu ayah. Kemudian Allah sebut lagi wabidil qurba, begitu juga dengan kaum kerabat, ahli keluarga kita yang terdekat, dan wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wal jaril junubi was sahibi bil jambi, dan juga jiran yang dekat maupun jiran yang jauh. Panjang ayat ni. Wasahibi bil jambi, rakan yang dalam perjuangan, dalam sejawat dengan kita. Wabni sabil, orang yang dalam musafir, dalam keadaan keuzuran dan sebagainya. Semua tu kita kena buat baik kepada mereka. Dalam satu ayat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini ayat jaminan Allah untuk kita yang namanya Muslim, yang nak berjiran dengan orang lain, nak berbuat baik dengan orang lain. Dan definisi mufassir menyebut bahawa bila ayat Quran Allah letakkan wa'budullah, satu perintah, dalam masa yang sama perintahnya untuk kita buat baik kepada mak ayah, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan jiran kita jauh dan dekat, kiri dan kanan, depan dan belakang. Siapa pun dia, tak kisah mana-mana dia punya pahaman agama sekalipun, bangsa mana, corak mana pun, kalau dia namanya jiran, sudah pasti kita kena buat baik. Sebab itulah yang tadi pepatah yang saya sebut tadi di awalnya, ialah kita kena memilih jiran. Tapi kita hari ni tengok plan rumah cantik Ustaz. 20 lah buka 40 buka 80, besar Ustaz, cantik ya. Atas bukit pula, selamat tak kena banjir. Dia tak tahu tanah runtuh pun, tanah tinggi. Contoh kan, ni masing-masing tadi ada saya duduk sembang dekat kawan-kawan, dia kata lega rumah Ustaz dah tinggi. Saya duduk puncak bukit rumah saya kan, bukanlah puncak alam, puncak bukit kat belah Bangi tu kan, tinggi sikit. Dia tak tahu situ pun ada tanah runtuh kan. Jadi kita cerita kat dia, jangan fikir selamat dengan banjir. Ujian lain pun kita tak tahu macam mana kan. Jadi kita nak sebut bahawa yang Nabi fokuskan dan Allah sebut dalam ayat tu, bahawa keadaan buat baik ni kita kena sama rata.
Buat baik kepada mak ayah, buat baik kepada anak yatim, jiran, semua kena buat baik. Dalam masa yang sama pun Allah sebut tu, wa'budullah, beribadat kepada Allah, ubudiah pada Allah, jangan berlaku syirik. Maksudnya kita kena jaga diri kita sebagai seorang muslim. Ni asas paling awal, terutama bila kita berdepan dengan jiran. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, ada beberapa potong ayat Quran dan hadis berkenaan dengan jiran. Saya nak bacakan kepada tuan-tuan, ya. Sebab bila saya bukakan tadi ni, untuk kita lihat bahawa pemilihan rumah tu penting. Bukan hanya sekadar Nabi sebut al-jaru soleh, jiran yang baik. Yang kita faham tadilah awalnya jiran yang soleh tu mesti yang beriman, orang Islam lah. Tapi kalau tiba-tiba kena yang bukan muslim, tuan-tuan, jiran saya depan belah kiri ni India, belah kanan ujung sikit Cina. Maksudnya bercampur semua. Saya tak kisah mana pun kan. Kita sampai pagi awal petang kan, balik macam mana kan, jumpa uncle tu, hello uncle, good morning. Kan dia pun ya good morning ustaz. Okey, jadi kita berkawan, bersahabat. Tak kisah. Sampai satu tahap kita tiap-tiap kali kalau bulan puasa, masa nak buka puasa saya akan bagi semua rumah. Termasuk rumah dia sekali dengan buka puasa. Walaupun dia tak puasa lah, kita bagi kan. Sebab ada orang kata ustaz nak bagi harga berbuka puasa ni kena bagi pada orang puasa baru dapat nilai puasa. Orang Cina, orang India tak boleh, tak dapat puasa. Kan hadis Nabi tu kan, kita akan dapat pahala puasa orang tu. Jadi dia kata, tak boleh bagi ustaz. Janganlah kita letakkan definisi tu bizat dengan pada hukum ayat hadis tu. Nak cerita bahawa kita nak menyantuni orang, jangan ada diskriminasi. Sampai satu masa kan, baru ni Dipa balik, dia bagi pula kat saya maruku satu tong. Saya ambil bismillah, ambil makan terus. Omong kata, abang ada halal ke? Dia confused. Saya kata, apa masalah pula maruku? Dia kata, doa bang, siapa yang bagi? Fikir balik. Saya cakap, dia tak apa, dia pun takkanlah tak boleh menilai kita dah nama Islam kan, Melayu Islam, lepas tu pula ustaz. Dia pun mesti tahu ustaz, tahu hukum, dia pun akan bagi. Dia takkan bagi hak yang daging campur apa kan. Dia tahu dah benda tu memang takut kita was-was. Dia bagi maruku. Boleh bang? Dia bertanya lah, bukanlah dia tak bagi saya confuse. Lain kalau dia kata apa betul nak kahwin lain ni, saya insya-Allah saya confirm. Kan? Ni live kan? Allah live. Dia tengok lagi, dia tag kena ayak. Pernah 2-3 tempat dia kata, bang laju bang malam ni. Dia jawab dalam Facebook masjid tu kan. Okey, tak apalah. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, saya nak sebut bahawa kita hari ni bila sebut tentang al-jar ini, perkara paling penting ialah kita nak bersahabat, ya. Macam tadilah, bila kita bersahabat ni sampai tahap dia boleh faham dengan kita, tu datangnya kita nak tunjuk kita ni buat baik sampai dia boleh buat baik dengan kita balik. Cuma bila persoalan tadi buat makan tu, kadang-kadang kita rasa was-was kan. Kaedah fiqh mudah aja. Al-yaqin la yazalu bisyak. Yakin akan menghilangkan rasa syak. Bila kita dah yakin benda tu insya-Allah boleh. Kan? Macam contohlah, tuan-tuan pernah singgah apa ni kedai apa nama Starbucks. Kan? Ada halal tak? Saya bukan nak mempertikai halal mereka, tidak. Dia lah petang-petang ustaz lah, Ustaz Jakim dah. Saya nak tanya kan, kita main belasah, so macam mana ustaz? Tak ada halal ustaz? Kita kan dia agak sensitif bila tak ada halal ni. Bila kita mengaji ni bab-bab hukum, tak apa, macam tu je. Bila ada tanda halal, dia mengesahkan lagi rasa kita kepuasan. Bila nak makan tu halal ni, maksudnya dah dikaji, dah disaring, dah dinilai makanan tu daripada sumber yang baik, prosesnya baik dan penghasilannya baik. Mungkin yang tak ada tanda halal bukan tak boleh makan, mungkin prosesnya masih dalam proses kan, dalam urusan dan sebagainya. Kita doa yang baik-baik. Begitu juga macam saya bawa jemaah pergi ke Balkan, turun di Milan, Itali, masuk Austria, pergi mana merata banyak negara, saya tak ingat Montenegro pi, Bosnia Herzegovina pi, apa lagi Bulgaria pi, tempat apa pun gitu, filem Dilwali berlakon kan, aku syotah pula Shah Rukh Khan berlakon dengan Kajol kat Bulgaria pi dekat tempat kereta Pusin yang dia langgar kawan tu kan, pi kat tempat tu sampai turun ke Turki, sampai di satu negara orang putih kan, tak mana nak cari tempat halal kan, melainkan kita minta orang kita bekalkan. Okey, sampai satu kedai tu depa nak minum, saya kata okey jom kita minum. Boleh ke ustaz? Apa salahnya kita minum? Depa tengok ustaz lepas tu saya pergi tengok, ada kedai kopi. Saya kata okey tak apa, saya nak kopi je, tapi tak nak
Apa ni, susu tak nak, krim tak nak, apa tak nak. Nak kopi yang asli, yang dia proses dan kita minum, pekat minum. Lepas tu jemaah ni main, "Ustaz, boleh makan Ustaz? Tak ada halal pun Ustaz ni." Kita masa bila dia nak mohon halal jakim? Sini bukan Malaysia. "Oh tak apa Ustaz." Alah, kopi je pun. Oh, semua pakat masuk kedai tu, order. Yang syok masa saya dah minum dah habis tu, tengok semua jemaah lain kopi, segala jenis mak nenek kopi lah, minum kopi, makan pie, makan apa tu, sandwich, makan. Lepas tu saya fikir, dia ni apa makan apa ni? Ustaz kata boleh makan. Saya kata saya minum kopi. Tu ustaz kata boleh minum kan, boleh makan kat kedai ni. Saya kata boleh makan kopi kat kedai ni, saya minum kopi je. Yang makan sandwich makan hot lain ni saya tak tahu. Kan tu cara dia. Maksudnya kita itu kaedahnya. Kaedahnya ialah benda yang kita nampak ialah kopi ni main daripada biji kopi. Biji kopi main daripada pokok kopi. So sudah pasti daripada prosesnya taklah bercampur dengan benda-benda lain, melainkan cara dikisar daripada biji tu, dikisar kemudian barulah dapat pati kopi tu kita minum. Itu je lah yang saya nampak. Tapi depa yang lain ni makan dengan sandwich, tu yang benda-benda yang kadang-kadang kita tersalah faham. Saya betulkan balik, betul. Ustaz ni kami dah makan ni kena keluar balik ya. Tu hampa tanggung ni lah. Allah Ustaz. Belajarlah daripada tu. Kata bila musafir ni banyak benda yang kita belajar, ya. Baik, patah balik cerita kita tadi tentang al-jarus soleh. Bila sebut tentang jarus soleh, jiran yang baik ni bukan hanya sekadar kita bawa jiran itu kita nak bagi dia bagi balas dengan baik, tapi kita kena buat baik kepada dia. Baik. Muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, ayat yang saya baca tadi surah An-Nisa nak tunjukkan bahawa Allah suruh kita buat baik tak kira dia Islam ataupun bukan Muslim. Not yet Muslim. Mudah-mudahan lepas ni bila tengok kita tu masuk Islam. Baik, tuan-tuan dan puan sahabat rahimakumullah sekalian, hadis Nabi juga banyak menyebut tentang hak jiran. Antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Shuraih, Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Maka berlakulah baik barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhirat, hendaklah dia berlaku baik kepada jiran dia. Juga hadis yang kedua, khairul ashab indallahi khairuhum li sahibih wa khairul jiran indallahi khairuhum li jarih. Sebaik-baik kawan, sahabat, teman di sisi Allah adalah orang yang baik bersama-sama dengan temannya. Begitu juga dengan jiran, yang sebaik-baik jiran di sisi Allah ialah jiran yang berlaku baik kepada jiran dia yang lain. Jadi sebab tu kita tak kisah lelaki perempuan, Cina, India, siapa pun dia, kita kena tunjuk dengan akhlak yang baik. Baik. Pernah satu ketika dalam satu hadis yang agak panjang, saya baca pendek je, saya ambil matan depan tu ya. Abi Hurairah sebut, Nabi SAW menyatakan bahawa ja'a rajulun ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam yashku jarahu. Kata Abu Hurairah, ada seorang pemuda datang bertemu dengan Nabi, mengadu tentang jiran dia, perihal jiran dia. Apa yang Nabi pesan? Idhhab fasbir. Nabi jawab mudah je, baliklah. Tapi dalam masa yang sama, hang sabarlah Ustaz. Kata Abu Hurairah lagi, fa'atahu marratain aw thalathan. Dia datang jumpa Nabi bukan 2, bukan 3, lebih daripada tu. Jumpa dengan Nabi mengadu. Tempat Nabi ni kaunter semua. Kaunter pertanyaan, kaunter persoalan, kaunter pengaduan. Nabi layan semua. Sampai orang ni datang 2-3 kali jumpa dekat Nabi, minta tanya macam mana ni Rasulullah aku punya ni. Rasulullah pesan lagi, idhab fasbir. Maksudnya sahabat tu penting dalam keadaan kita berjiran. Maka sebab itulah pilihan jiran ini penting untuk memastikan keselamatan, keamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, ingat, bagi orang yang berlaku zalim kepada jiran dia ataupun berlaku sesuatu yang tidak disenangi oleh jiran dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu biwa'iqatin. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk syurga orang yang buat jirannya tidak merasa aman daripada gangguannya, tidak merasa aman dengan gangguannya. Ada je benda yang dia buat sampai akhirnya dia rasa tak selesa. Baik, muslimin musliman rahimakumullah sekalian, peranan kita tuan-tuan disebut oleh para ulama, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil ihtimam, ambil penting. Satunya, berbuat baik kepada mereka. Kalau dulu zaman saya kecil-kecil lu teringat, tapi lah ni mungkin susah lah, tapi ada, bukan tak ada. Dulu zaman kecil-kecil, terutama bulan Ramadan, bulan lain pun ada kan. Teringat dulu bila tok masak pulut panggang kan, pulut udang kan, masak, buatlah kuih apa-apa, kadang masak lebih sikit, dia panggil kita, tolong bawa Ustaz, bawa dengan tu
Kalau orang kampung panggil siang, mangkuk bertingkat kan, hantar pergi rumah ni, hantar pergi rumah ni. Jadi kita bawa tu, dah lah geret kecil tu laju kayuh, bergoyang-goyang, bergoncang-goncang. Kalau berkuah tu memang tumpah. Tapi seronok sebab kita pi tu, kita boleh menyantuni setiap orang yang diminta untuk dihantar rumah tu. Jadi kita pi, oh ni rumah Pak Long, ni rumah Pak Li, ni rumah Tok ni, kita semua tahu. Jadi maksudnya kita generasi bawah ni berdepan dengan, bersama-sama dengan ahli keluarga yang lain. Tapi sekarang ni mungkin susah nak wujudkan benda tu. Nah, ni di antara benda yang perlu kita buat, berbuat baik kepada mereka dalam sama ada kita nak menyantuni. Tambah-tambah kalau macam kita balik, jiran kita tengah basuh kereta. Contoh lagi kita balik insya' kan, jumpa kawan kita bawa balik daripada supermarket. Kita nampak dia pun nampak kita. Tapi dua-dua hanya berpandangan tapi tidak memberi salam ataupun tidak bertegur sapa. Rugi. Setidaknya kita tengok, bawa balik bawa balik bawa plastik banyak ni. Dan dia pun mungkin akan malu tengok, balik masjid mesti pakai jubah, pakai balik masjid kan. Lain kalau pakai baju Melayu lengkap bersamping, butang 5 penuh, tu dia confuse lah, balik mana majlis mana pula ni hari Ahad ni kan. Tapi tak apalah, kita tunjuk kat dia, mesti dia akan rasa macam itulah dia nilai-nilai yang perlu kita terapkan dalam hidup kita. Yang kedua, tak menyakiti hati mereka. Baik, saya bawa satu kisah. Saya baca dalam satu kitab, Malik bin Dinar, seorang waliullah. Dia duduk berjiran dengan seorang Yahudi. Yahudi ni ialah, nak kata perangai jenis Yahudi tu, orang kata Yahudi ni tak ada dah paling teruk dalam muka bumi ni. Kalau kita bergaduh kali pun kita sebut apa, hang ni macam Yahudi, padahal kita tak kena Yahudi, tak ada jumpa pun. Nak habaq tu Yahudi punya jahat kan. Yahudi ni berjiran dengan Malik bin Dinar. Yahudi ni bina tandas, saluran tandas tu mengadap terus ke rumah Malik bin Dinar. Setiap kali buang najis tu akan mengalir sampai ke rumah Malik bin Dinar, busuk kawasan rumah Malik bin Dinar. Kalau kita lah, tak payahlah tu kucingnya. Tambah-tambah peminat kucing. Saya pun minat kucing, tapi sebab isteri saya dia ada penyakit asma, habis kucing semua saya bagi ke orang. Kucing Parsi lah, kucing Arab lah, kucing Thailand lah, kucing apa nama macam-macam lah, depa lah kata, kita pun tak tahu, bagi ke orang semua. Bayangkan kucing tu pergi berak kan. Saya pernah dulu masa duduk di satu tempat tu, kucing tu bukanlah kucing kita sangat pun, tapi kucing tu rajin main rumah. Kita bagi makan. Jadi bila bagi makan, dia main-main makan, lepas tu dia pergi berak rumah jiran sebelah. Rumah kita tu kita dah buang lah pasir, kan dia suka pasir pula, pasir. Dia suka pasir tu kan. Kita pun sapu. Rumah jiran kita tu adalah sekelompok pasir. Dia pergi berak tu. Jadi jiran kita keluar kereta, Allah, kan kena kat tayar kereta dia. Masuk pula di tepi jok pula, kena kat kasut dia. Adalah nampak reaksi dia tak suka pada kucing tu. Tambah faham pula kucing tu bukan kucing kita, dan kucing tu suka main makan rumah kita. Min asbab tu lah, nampak macam ada sikit regang lah. Akhirnya saya minta pada tuan rumah saya nak tambah tar sikit depan ni, bagi tutup semua kan, bagi pasiap-pasiap tak ada, tutup habis. Lepas tu kita nak, kucing tu nak buat macam mana, habis kita bagi tempat lain makan. Tapi yalah, benda tu tak dapat persetujuan tuan rumah, susah. Macam tadi kita sebut nak ambil rumah sendiri kan. Bila dapat rumah sendiri kita boleh buat. Baik, apa berlaku ialah bila kita bincang, akhirnya dapat sepakat. Sebab tu penting bila kita nak adakan nilai yang baik antara jiran ni, kita kena berkomunikasi, bincang, berbuat baik, tidak menyakiti hati mereka. Yang ketiga, menyayangi mereka seperti mana mereka menyayangi diri kita sendiri. Kan Nabi sebut kan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Meletakkan Rasul nombor satu, kita nak mengatasi segalanya, dan kita nak sayang pada itu macam sayang pada diri sendiri. Hakikatnya susah, tapi tak apa. Bila kita buat, sebagai contoh tuan-tuan, paling mudah ialah apa yang kita ada, kita kongsi sama. Tu je, jangan sampai kita sakitkan hati dia. Kadang-kadang bukan sakit hati tahap ni lah. Kadang-kadang kita beli kereta baru, mungkin dia tengok, boy ustaz, kereta baru pula. Kita pakai sebab kita rasa nak pakai untuk kegunaan, tapi bimbang pula orang nampak, bukan bulan lepas tukar dah. Padahal kita tukar warna je. Zaman lah ni pakai abang ni wrap kan, dia bubuh stiker tu, bubuh warna lain, kereta sama. Kadang-kadang buat orang tak senang. Baik, kita nak kena buat baik, jangan sampai sakitkan hati sahabat ataupun jiran kita. Banyak ni tuan-tuan, saya pendekkan bahawa jangan sampai membuatkan jiran kita tak senang dengan kita, dan jangan sampai kita meninggalkan tanggungjawab kita sebagai jiran, sebagai seorang yang dekat dengan dia di saat senang maupun susah. Tambah-tambah sekarang ni dengan banjir, ya,
walaupun kita kata jiran kita di rumah ni, ya, tapi kalau sahabat kita yang lain duduk di sana yang berdepan dengan ujian yang perlukan bantuan, kalau boleh kita selalu. Saya tengok ada berapa ramai ke NGO yang bergerak untuk hantar bantuan yang tersangkut. Saya Allah rezekikan pada malam saya balik daripada Melaka, saya ada program di Ceras. Malam tu sepatutnya saya ada syuting rakaman untuk lagu dekat Kelang. Allahu Akbar. Memang Allah nak izinkan saya untuk tak pi. Bukan izinkan saya untuk pi, izinkan saya untuk tak pi. Saya dah letih sangat dah. Saya minta izin kat kawan-kawan saya, minta maaf tak boleh pi dah, rasa macam tak larat dah ni. Depa yang pi tu balik pukul 12.40, sangkut dekat tol Kelang, tol apa? Tol Bukit Raja apa nama. Daripada pukul 12, pukul 1 tu sampai ke pukul 6 pagi. Sangkut tak lepas. Rupanya waktu tu ayak dah mula naik. Kan, ialah takdir dan juga benda ni kan. Tapi nak sebut bahawa bila kita ada nilai yang baik, orang akan senang dengan kita walaupun kita terpaksa menolak permintaannya. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Itu yang pertama, al-jarus salih. Yang kedua, al-maskanul wasi', rumah yang luas. Definisi luas ni boleh kita berikan banyak tafsiran. Luas, memang kita yang ada keupayaan kita nak beli rumah yang besar, silakan. Tapi maksud luas ini ialah mengikut kapasiti orang yang berada dalam rumah tadi. Kalaulah rumah kita hanya 3 beranak je, 2 bilik pun cukup lah. Kita suami isteri 1 bilik, 1 bilik lagi untuk anak kita. Tapi kalau anak kita ada lelaki dan perempuan, sudah pasti kita kena buat sekurang-kurangnya kena ada 3 bilik. Kalau ada 10 orang, tuan-tuan fikir-fikir sendirilah. Kan? Takkan nak tambah rumah lagi. Tambah rumah tak ada masalah, nak tambah terpulang. Bergantung pada kemampuan. Yang penting ini disebut sebagai al-maskanul wasi', rumah yang boleh memberikan keselamatan dan keamanan kepada setiap yang berada dalam rumah tadi. Tuan-tuan, ada satu cerita ni, saya buka cerita ni kepada tuan-tuan. Tak apalah, untuk live Facebook pun saya kongsi. Walaupun individu tersebut dia minta untuk saya tidak menceritakan perihal ini, tapi saya rasa benda ni untuk diambil iktibar oleh semua pihak. Dia budak perempuan, dia jumpa saya. Kebetulan dia jumpa saya waktu tu saya pun bukan pakai kopiah, bukan pakai jubah macam ni. Tapi mungkin sebab bila duduk sembang apa semua tu, ialah kita jenis tegur orang kan. Jadi mungkin dia tengok watak kita mungkin jambang kot, you know. Dia nampak macam ustaz kot, kan? Kot lah kan. Nak kata macam penyanyi tak juga tak. Tak apalah, dia tengok kita macam ustaz ni. Sembang dia tanya hukum. Saya nak tanya sikit tuan. Kata dah, ya ada apa? Ni nak tanya tentang hukum. Apa hukum anak tak balik rumah bila mak suruh balik rumah? Maksudnya dia tak mau balik rumah dia, mak dia suruh balik, dia tak nak balik. Tak boleh tak boleh lah. Saya kata kalau dah mak suruh, kita kena balik. Lagipun itu adalah satu permintaan yang baik, bukannya buat benda yang melanggar syariat. Tapi saya rasa ada benda lain. Pelan-pelan saya korek, rupanya ada cerita di sebalik cerita. Ya, apa yang berlaku? Dia lari daripada rumah. Muda lagi, baru 21, 22 tak silap saya. Kerja kat kawasan kita ni lah. Sedih. Dia ceritanya ialah bermula daripada rumah. Apabila ayah dia meninggal, mak dia memang daripada kecil sampailah tambah pak dia meninggal lagi bertambah orang begini, tak puas hati mak kat dia. Dia buat baik macam mana pun mesti mak dia akan blame dia juga, akan kata kat dia, kutuk dia, rendahkan dia, sampai dia buat benda yang sebagai anak taat lah, anak soleh ni, solehah ni, dia nak tunjuk sembahyang tak tinggal. Dia sebut kalau mak dia suruh beli, dia pergi beli. Mak dia minta duit, dia bagi kat mak dia walaupun dia tak bekerja tetap lagi, nak tunjukkan bahawa dia jadi anak yang baik. Tapi mak dia tetap juga pandang serong terhadap dia. Sampai satu tahap ni agak kritikal. Apabila rumah ada, taklah besar, saya tak tanyalah kondisi rumah. Cuma dia kata bila rumah tu adik-beradik ramai, dia perempuan, yang lain kahwin, dia belum kahwin. Bila rumah bilik yang dah ada tu dipenuhi oleh adik-beradik dia yang lain, dia tak ada tempat lain. Kadang-kadang dia tidur mana? Tidur depan ruang tamu. Dan paling sedih dia cerita kat saya dengar saya sedih lah, iaitu abang dia memperkosa dia. Sebab apa? Ni lah punca dia yang Nabi suruh kita ni, al-maskanul wasi'. Rumah bukan hanya sekadar luas, adalah rumah tu memberikan keselamatan untuk setiap penghuni. Kita tahu abang, adik, kakak tu darah daging kita. Maksudnya kalau anak-anak tu anak-anak kita, ya.
Takkanlah mereka nak buat. Tapi bila setan ni, dia akan kira apa dah. Hak depan benda tak boleh pun dia akan kata boleh. Kan? Jadi sebab tu kita kena berawas. Akhirnya bermula daripada situ saya korek. Rupanya ada banyak benda yang lain. Dia ceritalah abang dia mengamalkan ilmu hitam. Abang dia boleh memberikan nilai penunduk kat mak dia, kat orang lain. Sampai mak abang dia cakap ya, mak dia mesti kata ya, ikut abang. Tahap tu. Dia tanya saya. Dan paling susah saya nak jawab, Ustaz, Allah ni tak adil ke kat saya? Nak jawab apa? Orang yang dalam keadaan stres. Sampai tahap dia kata apa? Allah ni tak sayang kat saya dan Allah ni tak berlaku adil kat saya. Dan dia sebut kat saya last sekali. Saya ingat saya nak tukar agama. Dia punya dah berputus asa sampai tahap tu. Saya kata kat dia, adik, selagi mana adik ada kawan, selagi mana adik ada sahabat yang berada di keliling, walaupun dia bukan darah daging, tapi dia boleh pimpin kita, insya-Allah tu tanda Allah sayang. Allah tak biar adik hanyut seorang. Ada lagi contoh Allah hadirkan ni. Saya ni bukanlah pandai sangat, saya kata dia. Tapi setidaknya bila saya bagi pandangan, adik kena kekal pada pendirian. Kan? Nak istiqamah bukan mudah, tapi jangan senang-senang kita nak tukar agama. Ya, maksudnya kita kena pegang. Allah uji adik ni sebab mungkin dengan adik lah Allah nak betulkan keluarga. Kenapa orang lain tak? Kerana adik mungkin ada sesuatu yang Allah pilih. Betul ke? Saya kata Allah pilih manusia tu berdasarkan kemampuan. Allah pilih Nabi tu. Kenapa dia kata, kenapa pilih aku? Teruk sangat aku ni. Nabi semua terima dalam keadaan dia redha. Adik juga kena redha sebagai seorang hamba Allah. Mudah-mudahan Allah bagi galang ganti yang lebih baik daripada apa yang adik dapat hari ni. Dia mengaku bahawa dia banyaklah dia kata apa, derhaka kat mak. Bila dah mak macam tu dia tak nak balik. Dekat abang dia pun dia tak nak. Tapi saya kata kat dia, selagi mana mak kita nama mak, maka kena balik dan kena ikut cakap mak. Tapi selagi mana mak tu ikut perintah Allah, dia paling teruk. Dia kata kat saya, bila abang dia perkosa dia, diperhati oleh mak tak kata apa. Sampai dia cerita kat mak dia kata, hang ikut apa yang abang nak. Tu tak betul dah. Tu saya kata benda tu memang kena betul. Dan dia kata paling sedihnya ialah abang dia bersama dengan mak dia. Wal-a'yazubillah min zalik. Cukup dekat tu. Saya nak sebut tadi, ta'al maskanul wasi', rumah yang besar ni adalah rumah yang memberikan keselamatan. Bukan rumah yang besar pada pandangan mata manusia, tengok cantik, besar, luas, dah. Tapi rumah yang memenuhi ruang-ruang keamanan, keselamatan, kebahagiaan, kesemua untuk penghuni dalam rumah tangga tadi. Ya, itu perkara yang ketiga, yang kedua yang saya nak terangkan. Dan bila sebut tentang maskan juga, tuan-tuan kena faham bahawa maskan ni macam kita. Kita ni manusia, nama makhluk. Maskan, tempat rumah tu juga nama makhluk. Ni masjid pun nama makhluk. Betul ke bukan? Kan macam viral kan baru ni kan, samakan Allah tu dengan makhluk halus. Saya tanya kepada tuan-tuan ni, kalau rumah ni masjid, surau, kereta, makhluk tak? Payah jawab no. Takut Ustaz, takut tak? Saya seorang je masuk Facebook. Saya tanya je tuan-tuan, surau ni makhluk tak? Kalau kita faham makhluk tu apa? Benda yang bernyawa. Betul? Kata betul? Ya, makhluk tu benda yang dicipta. Kan daripada perkataan khalaqa, cipta. Khaliq, pencipta, yakni Allah. Makhluk, benda yang dicipta. Maksudnya benda tu dia boleh ada dan boleh tak ada. Benda tu boleh berfungsi dan akhirnya boleh rosak. Bermula dan juga berakhir, nama makhluk. Begitu juga dengan namanya maskan, rumah. Rumah juga makhluk. Bukan apa, banyak isu yang berlaku apabila isteri tak boleh tengok muka suami, suami tak boleh tengok muka isteri. Ni sebab tu kahwin lain lah contoh ni. Ni cerita dia masalah ada gangguan lain. Kan, tengok muka bini tak boleh langsung. Sampai tak ada perasaan ni. Ni pening sangat kan. Tuan-tuan kena cek sikit rumah kita tu, kalau ada di sana ruang-ruang yang telah pun dimasuki oleh makhluk-makhluk yang lain. Ya, sebab tu kalau boleh rumah yang nama Al-Maskanul Wasi' saya nak pesan ni, suruh kita yang Nabi pesan, nawwiru buyutakum, berilah cahaya ataupun sinarilah rumah anda dengan kalam Allah, dengan zikrullah, dengan ayat Quran. Ya, rumah kita tu. Jangan hanya di masjid kita main masjid kita baca Quran, di rumah kita tak baca. Baca di rumah. Setidak-tidaknya rumah kita tu akan dihiasi dengan alunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tambah-tambah macam tadi saya pergi tahnik seorang baby,
Ayah dia cakap, oh malam-malam dia duduk riau, kuat riau. Saya kata biasa, normal lah budak riau. Lain kalau pok riau. Macam filem mami apa, anak mami kan. Pok malam-malam tiba-tiba riau. Pokoknya bini bangkit suruh isi sain borang. Allah yarham, nama apa? Tak ingat nama apa lelaki tu kan, meninggal dekat Mekah. Contoh cerita ya. Tapi kita bila ada baby ni di riau tak tentu masa, kena tengok juga. Takut ada gangguan-gangguan macam itulah. Cuma tuan-tuan janganlah duk rasa bimbang pula. Tiba-tiba ada bunyi riau tu. Mungkin rumah sebelah ada baby. Tak ada apa rumah kita ya. Cuma kalau kata beginilah, saya bagi mudah ginilah. Kalau kita duduk rumah tiba-tiba dengar bunyi guli. Pernah kan? Ting 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 ting. Teng 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 teng. Bunyi kan? Mana bunyi? Siapa duk main? Kan? Tu alamat kecil lah. Alamat kecil. Kalau bunyi lebih teruk sikit, kritikal ni dia teruk sikit lah. Emma dia kerusi bergerak kan, pinggan mangkuk terbang pecah. Tapi kalau bunyi pinggan mangkuk kat dalam sinki, tu orang basuh pinggan. Jangan terkejut tu. Ni apa pula? Buka lampu tengok kok bini kita dalam gelap, tak nak ganggu suami kan. Tapi kalau bunyi yang agak kritikal tu, tuan-tuan kena ikhtiar sesuatu ya. Sebab Al-Maskanul Wasi' ni adalah rumah kediaman yang memberikan nilai keseronokan kita bersama dalam rumah tangga, insya-Allah. Dan yang ketiga, Nabi pesan iaitu al-markabul hani, kenderaan yang selesa, kenderaan yang boleh memberikan kepada kita keselamatan, kenderaan yang memudahkan kita dalam perjalanan. Adapun kenderaan yang disebut pada kita hari ni kereta lah. Zaman Nabi dulu dia tak kereta. Binatang-binatang tunggangan Nabi. Masuk insya-Allah. Bunyi kan? Kita berhenti azan tak nak? Sekejap lagi kita sambung sikit lagi sebagai penutup. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasiyah syarafu wa darajatul 'aliyah rafi'ah wa ba'athu maqam mahmudan allazi wa'ata innaka la tukhliful
Alhamdulillah wa bihi nasta'in amma ba'du. Baik muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, kita sambung sikit saja lagi berkenaan dengan hadis yang disampaikan oleh Nafi' ini tentang ceritanya 3 perkara yang memberikan nilai kebahagiaan pada seorang muslim. Baik, yang ketiga ni adalah al-markabul hani, kenderaan yang selesa. Saya sempat tadi tengok beberapa nama-nama kenderaan, nama-nama binatang yang Nabi berikan gelaran, nak tunjukkan bahawa satu-satu makhluk yang Allah bagi kepada Nabi ni, unta, kuda dan juga keledai ni, semuanya ada kegunaan kepada Nabi SAW. Sebagai contoh, as-sakh adalah nama kuda yang semula yang mana bernama Ad-Dars ketika mana pertama kali dibeli oleh Nabi daripada seorang badui Bani Fazarah. Kuda ni pertama kali dipakai pada perang Uhud. Tu kuda yang namanya as-sakh. Yang kedua al-Murtajaz, nama kuda Nabi yang dibeli daripada seorang badui daripada Bani Murrah. Lizaz adalah nama kuda Nabi yang merupakan hadiah daripada Muqayqis, penguasa daripada bumi Mesir. Al-Lahif juga nama kuda yang diberikan oleh seorang lelaki namanya Abu Al-Barra. Kemudian Ad-Darib, seekor kuda milik Nabi SAW, hadiah daripada Farwah bin Umair Al-Juzami. Ni banyak orang bagi hadiah dekat Nabi SAW. Ya, begitu juga Nabi ada keldai yang namanya Ufair. Nama keldai milik Nabi ni hadiah daripada Muqawqis yang tadi penguasa Mesir. Fidadah juga merupakan hadiah daripada Farwah binti Amir. Kemudian Fidadah tersebut diberikan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Ada lagi namanya Ya'fur Al-Qaswa. Ni Al-Qaswa ni adalah unta Nabi. Unta yang Nabi tunggang, yang disebut bahawa di antara unta yang Nabi beli dengan kadar yang special, istimewa daripada Abu Bakar, iaitu harganya sebanyak 400 dirham. Jadi Al-Qaswa ni seekor unta yang masyhur yang Nabi selalu tunggang dalam banyak peristiwa yang berlaku. Al-Aris, As-Samra, Al-Burdah. Kemudian ada lagi nama-nama lain, semuanya lebih kurang dalam 20 lebih nama binatang yang Nabi tunggang, digunakan untuk sama ada Nabi nak pergi perang, ataupun Nabi nak pergi ke masjid, ataupun nak pergi tempat-tempat kebaikan, ataupun Nabi nak gunakan untuk urusan nak ambil susu dan sebagainya. Ini antara binatang yang Nabi pakai untuk Nabi gunakan kebaikan itu. Jadi kita nak sebut bahawa hari ini bila sebut al-markabul hani itu, tak salah kita nak pilih kereta yang selesa, tapi ikut kemampuan kita. Jangan pakai 3 bulan kena tarik terus. Memang selesa kan, lepas tu blacklist terus. Cari hak selesa tu, bukan selesa memang besar-besar sungguh. Nak ambil ikut kepada kemampuan. Kerana ikut saya, memang saya pun nak Mercedes jugalah. Nak Mercedes. Tapi nak buat macam mana, tak mampu lagi Mercedes, kita takkan pakai Honda jadilah kan. Laju juga. Berapa saman lah itu ni? 5 saman lah tu bawa Honda. Nasib baiklah 80%. Tak sampai RM200 kena bayar. Lega tuan-tuan. Nak abang kalau kereta laju pun kadang justru susah juga nak uruskan. Baik, apapun muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, sebagai kesimpulan daripada hadis tadi, 3 bentuk kebahagiaan yang Nabi pesan kepada kita. Imma kita dapat ketiga-tiga, alhamdulillah, wa imma tak dapat ketiga-tiga, kita dapat salah satu pun, mudah-mudahan ia memberikan kebahagiaan yang baik untuk kita. Ya, sama-sama kita ambil pengajaran. Yang pertama ialah berkenaan dengan jiran yang soleh. Yang kedua, rumah yang luas, selesa. Dan yang ketiga, kenderaan yang baik ataupun kenderaan yang selesa. Untuk kita sama-sama fikir-fikirkan untuk kita dan juga ahli keluarga kita, insya-Allah. Saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian saya pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil bersama. Aku qauli hadza, jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.